Boleh on. Okey, cikgu on. Itulah kejutannya. Okey, itu salah satu kejutan. Alah, sekali bapak dia datang. Macam mana nak ngayat? Aduh. Kalau kau berani bapak, kau cakap lah habis. Kau kalau berani kau cakap. Bapak off. Wak, apa khabar? Sihat? Tak dengar suara Wak, tutup suara tu. Buka. Tak, tutup laptop. Ni suara ni mute ni on kan. Okey. Assalamualaikum Wak. Waalaikumsalam. Okey, Cikgu Azlan. Sebelum kita mulakan, saya akan video ya. Kejap. Ni ada ni lah. Suara ada apa? Ada double ke? Cakap dua kali tu. Ada dua device pada satu tempat yang sama. Sekejap. Okey, ada bunyi tak? Okey, terima kasih. Okey, sebelum kita mulakan, saya nak paparkan sedikit video untuk tatapan bersama yang saya sediakan untuk Syakirah dan juga para penonton. Ada gambar tak? Ada gambar tak? Tak ada. Tak keluar lagi. Tak keluar gambar. Assalamualaikum Mak Ju. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syakirah, apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. See you. Congratulations. Thank you. Cikgu Ayu, on semula. Semula ya? Tak keluar gambar. Cikgu Ayu, buka YouTube, masukkan video tu pada YouTube. Bukan YouTube. Macam ni. Masukkan pada play dekat web. Baru share. Tak apa, nanti saya showkan video tu di akhir nantilah ya. Saya takut nanti kita tak masa. Okey. Assalamualaikum Maju. Waalaikumsalam. Okey, kita teruskan majlis ya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera serta salam sukan memanah buat semua para peserta dan juga para jemputan bagi program Dream Team MSSJ pada malam ini. Terima kasih diucapkan kepada semua atas sokongan dan kesetiaan semua pada pengisian dan perkongsian yang dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Johor dan juga MSSJ. Sesungguhnya kami amat menghargai komitmen yang telah diberikan dalam memastikan kecemerlangan dan kemenjadian murid dalam bidang sukan memanah ini. Semoga kita semua sentiasa diberi kesihatan dan dipelihara oleh Allah SWT dari musibah wabak COVID-19 ini insya-Allah. Bagi memberkati majlis kita pada malam ini, saya dengan sukacitanya menjemput Ustaz Daing bagi memimpin bacaan doa. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. للنبي الكريم وعلى آله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور ونجنا من فتنة الدنيا ومن عذاب القبر ومن عذاب النار وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم يا إله العالمين. ربنا أوزعنا أن نشكر بنعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدنا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعلنا في أعيننا صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Dai atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Yang berusaha Encik Azlan Aris selaku PT Memanah Negeri Johor. Yang disayangi lagi dihormati Puan Zulika Abdullah, Elias Makju, Cik Masai Subari, ayah kepada jemputan yang kita alu-alukan pada malam ini iaitu adik Syakirah, ya, selaku Olympian kita pada malam ini. Ramai hari ini kita punya audien ya Syakirah yang teruja nak bersama Syakirah malam ni. Okey, semua berada di talian dengan senyuman manisnya. Okey, inilah Syakirah yang kita nak jumpa sangat untuk negeri Johor yang telah mengharumkan nama negeri Johor. Okey, jadi sebelum kita pergi kepada jemputan kita adik Syakirah, saya dengan ini menjemput Cikgu Azlan selaku PT Manah Negeri untuk memberi sedikit ucapan alu-aluan. Dipersilakan Tuan Azlan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara-saudari pengurusi majlis kita dan juga moderator, Cikgu Wahyu. Yang saya hormati Cik Syakirah selaku tetamu jemputan kita, Puan Zulika ataupun Mak Ju. Lama tak jumpa. Apa khabar Mak Ju? Alhamdulillah. Wak Mas. Nampak dalam Facebook je walaupun duduk sekampung tapi jarang jumpa juga. Sibuk kat ladang sawit. Rakan-rakan jurulatih, guru-guru, ibu bapa serta atlet-atlet memanah negeri Johor lah. Ada jugalah rakan-rakan yang saya dalam apa yang hadir pada hari ini yang saya tak dapat sebutkan satu persatu lah. Alhamdulillah, bersyukur kita kerana ilahi program yang kita rancangkan
dalam program pembangunan sukan memanah ni di bawah pembangunan bakat murid. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Hari ini adalah ceramah sesi kedua. Semalam kita bersama dengan Coach Marbawi. Hari ini bersama dengan Syakira. Yang tak lain tak bukan juga anak didik beliau dalam bidang mana ni, yang mana salah satu prospek pingat lah untuk Paris. InsyaAllah Syakira jadi dalam nak mengejar ke prospek pingat ni bukan satu benda yang mudah. Jangan kata pingat, kita nak sampai ke Olimpik pun memang cukup mencabar dan cukup susah nak ke sana. Tapi alhamdulillah Negeri Johor walaupun kita serba kekurangan tapi alhamdulillah kita telah menghasilkan 2 orang Olimpian. Pertama ialah arwah Haziq dan yang kedua ialah adik Syakira kita sendirilah. Kalau kita imbas balik sejarahnya macam mana Syakira bermula, memang kita tak jangkalah, memang rezeki dia terletak kat situ. Dan hari ini kita nak berkongsi sama-sama dengan Syakira apa saja pengalaman beliau dalam memanah ni. Cuba kita gali balik, cari kekuatan apa yang telah dibuat oleh Syakira tu sendiri. Kalau misalnya kata semalam Coach Marbawi kata untuk mendapatkan setiap satu daerah ni ada seorang Syakira. Jadi kalau kita ada 10 ke 11 daerah, maksudnya ada 10 orang Syakira untuk setiap daerah tu sebagai wakil dalam pentas di pelapis kebangsaan tu ada wakil daripada setiap daerah kita, bukan setakat negeri, daerah sendiri. InsyaAllah. Jadi usaha daripada Majlis Sukan MSSJ sendiri berusaha untuk merealisasikan sebagai satu platform untuk mencungkil bakat pelajar-pelajar ni ke satu tahap yang lebih tinggi. InsyaAllah kita cuba usaha dengan kemampuan yang kita ada lah. Jadi kami tak berhenti kat setakat ini. InsyaAllah kami akan cuba dengan program-program pembangunan yang lain juga. Dan ini adalah merupakan satu permulaan bagi kami lah untuk kita melangkah lebih jauh lagi. Jadi saya tak nak buang masa lah untuk bercakap panjang. Selebihnya memang kita nak dengar Syakira untuk berucap ataupun menyampaikan pengalaman beliau, menceritakan pengalaman beliau. Jadi setakat itu dululah saudari moderator kita ucapan daripada saya, dan saya ucapkan terima kasih juga pada Syakira kerana sudi bersama-sama kita semua pada malam ni. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan pada Cikgu Azlan ataupun PT selaku PT Memanah Negeri Johor atas ucapan aduan nanti. Itu tadi. Untuk makluman para peserta pada malam ini, bersama-sama kita juga selain daripada adik Syakira, juga ayahnya Cik Masyai Subari dan juga adik Syakira ada bersama kita selain daripada atlet, pelajar di sekolah rendah dan menengah, ada juga di kalangan guru dan juga coach-coach yang ingin mengenali Syakira dengan lebih dekat. Okey, kita teruskan lagi kita punya program malam ini. Untuk makluman semua, jemputan kita pada malam ini, nama yang diberi adalah Syakirah binti Masyai. Beliau adalah seorang pemanah Malaysia dan layak ke Sukan Olimpik musim panas pada tahun 2020 dan menjadi pemanah wanita Malaysia ketiga yang beraksi di Sukan Olimpik selepas Coach Monridi di Athens tahun 2004 dan Nurul Syafiqah Hashim di London 2012. Dia juga bertanding di Piala Dunia Memanah tahun 2021. Syakira dilahirkan pada 24 Oktober 2000 dan sekarang umurnya adalah 21 tahun dan dilahirkan di Segamai. Untuk selanjutnya, mari kita bersama-sama dengan Syakira untuk Syakira kenalkan sedikit tentang latar belakang Syakira untuk kami semua lebih mengenali Syakira yang kami gelarkan sebagai ikon pemanah negeri Johor. Dipersilakan Syakira. Okey. Terima kasih kepada Cikgu Ayu
sebagai pengecara majlis, yang dihormati Cikgu Azlan, Mak Ju, ayah saya sendiri dan cikgu-cikgu Johor dan para hadirin sekalian. Sebelum tu saya nak terima kasih kerana menjemput saya untuk program Buah Bicara pada malam ini. Okay, macam siapa yang tak kenal saya, nama saya Syakira binti Masyair. Orang Johor selalu panggil saya Kira lah. Sekarang saya berumur 21 tahun dan saya pemanah Malaysia yang telah pergi ke Olimpik Tokyo baru-baru ni, dan saya juga pelajar di Universiti Putra Malaysia dalam Bachelor Komunikasi. Okey. Ada apa nak tambah lagi Syakira? Tak. Okey. Untuk makluman semua, Syakira merupakan pemanah wanita bagi recurve dan berada di ranking 196 ranking dunia. Betul ya Syakira ya? Ya, betul. Ya, okey. Dan untuk pengetahuan semua, Syakira ni special. Kenapa saya kata special? Kalau saya salah, tolong betulkan ya ayahnya. Yang saya dapat maklumat dan saya kaji tentang Syakira, dia bermula dengan recurve, dia adalah seorang kidal. Dan dengan memanah daripada kidal bertukar kepada tangan kanan. Boleh bagi sedikit komen Syakira? Bagi saya itu untuk apa? Saya rasa itu keistimewaan bagi saya lah. Sebab bila pakai tangan kiri ni, kita shoot kan tahan boam kan pakai tangan kiri juga. So boleh memberi saya kekuatan untuk konsisten dalam aiming lah. Walaupun agak sukar jugalah untuk adapt benda tu waktu kecil-kecil, tapi sebab dia dah terlatih pada umur yang muda lagi, so dia memudahkan lah. Untuk bagi sekarang pun kalau saya pakai bow kidal pun saya tak reti. So saya dah terbiasa dengan yang kanan lah. Okay, Syakira bermula dengan dunia memanah ni pada usia berapa tahun Syakira? Macam start training tu dalam umur 8 tahun lah. Bila dah pergi game tu dalam umur 9 tahun. Waktu tu saya darjah 3. Siapakah, bolehkah saya tahu siapakah guru yang mula-mula bersama Syakira dan kenalkan Syakira dengan memanah? Cikgu Zulkifli lah, Zulkifli. Dia sekarang dia di sekolah SKLK TP Midoi. Dia lah yang melatih saya dan juga ayah saya juga yang mendorong saya untuk masuk dalam memanah ni. Adakah ayah Syakira juga adalah seorang pemanah? Tanya macam polis pula kan? Bukan. Okay, Dia melalui dari abang saya. Oh, abang pun ada dia sebagai pemanah ya? Ya, tapi dia sampai ke peringkat MSSJ saja. Okay, jadi di peringkat awal tu adakah agak sukar untuk Syakira mempelajari sukan memanah? Sebab saya ketahui daripada kidal nak ke tangan kanan tu agak sukar lah. Ya? Dan bagaimana teknik yang diguna pakai oleh Cikgu Zulkifli tu untuk menukar teknik Syakira sehingga menjadi pemanah tangan kanan sekarang? Sebab pada umur macam kita pun saya pun time tu dalam umur yang muda lagi, so dia memang susah bagi saya untuk ubah ke untuk jadi orang kanan. Tapi bila dah umur muda ni kita just terima je apa yang kita belajar time tu sebab tak tahu apa-apa kan. Tapi yang susahnya sebab saya tak boleh kenyit mata kiri. So time tu waktu saya kecil saya pakai macam lanon jugalah. Cikgu Azlan tahu. Bila saya pergi MSSJ orang akan tahu waktu Syakira sebab saya pakai macam lanon tu lah untuk tutup mata saya. Cikgu cakap Syakira ni agak istimewa maju ya, betul kan? Dia pakai iPad. Oh, okey. Jadi
tak ada masalah lah sebenarnya kalau atlet tu kidal ataupun kanan, kalau dia rasakan sesuai dengan untuk pertukaran tu dia boleh bertukar lah dengan usaha, betul begitu ya? Betul. Okey. Sebagai seorang atlet, macam mana perjalanan Syakirah sendiri untuk menjadi atlet, perjalanan tu daripada sekolah rendah kepada sekolah menengah, jadi pelapis kebangsaan dan sebagainya. Ada di kalangan atlet ni nak tahu, okey? Dia bermula dengan sekolah rendah, jadi macam mana dia nak pergi menjadi sebagai seorang Olympian seperti Syakirah? Okay, saya start dari awal lah. Saya start memanah dari umur 8 tahun dan itu baru macam training je lah. And then 9 tahun baru Cikgu Zul membawa saya untuk kejohanan daerah lah, peringkat segamat. So dari situ macam belajar lah untuk sesuaikan diri dalam game. Lepas tu saya dapat nombor 4 tak salah saya. Tapi saya tak dapat. Tapi saya tak dapat. Tolong kepada audien tolong mutekan mikrofon ya. Okey. Syakirah, sorry. Okay, tak apa. Lepas tu saya pada umur berapa tahun lah? 10 tahun baru saya dapat pergi ke MSSM pendedahan. Waktu tu di Terengganu tak salah saya. Terengganu. And then pada umur 12 tahun saya memenangi Olympic round, dapat nombor perak. Waktu tu 40 meter di MSSM Pahang. So tentulah baru tahu ada macam apa pendedahan kepada peringkat kebangsaan lah. Saya pun sampai saya tak tahu macam Cikgu Zul saya cakap, Syakirah awak menang peringkat kebangsaan tau. So awak macam hebat lah juga. Padahal macam time tu kan kecil-kecil kita tak tahu apa-apa, macam kita menang macam tak tahu apa-apa lah. Cuma bila dah mereka dewasa ni lah, bila dah pergi sekolah menengah baru tahu macam tujuan saya masuk dalam memanah ni lah. Start saya masuk dari sekolah sukan lah, sekolah sukan Tunku Mahkota Ismail. Waktu tu saya form 1, umur 13 tahun. So dari situlah saya baru ada pendedahan, adanya sekolah sukan, adanya national team. So baru terbuka lah saya punya macam minda lah macam tu. So pada umur 14 tahun saya dipindahkan ke Sekolah Sukan Malaysia Pahang disebabkan sukan memanah ditutup di SSTMI. So saya pindah ke SSMP and then sampai umur saya 17 tahun iaitu form 5 saya diserahkan dalam pelapis kebangsaan di bawah coach Osman. So saya dalam 3 tahun juga di pelapis kebangsaan tu, and then pada tahun 2020 iaitu ketika pandemik juga saya dimasukkan dalam national team iaitu di Bukit Jalil lah. So saya sekarang di bawah Coach Mabawi. Okey, panjang dia punya perjalanan tu ya. Okey. Kalau dilihat daripada panjangnya perjalanan tu, daripada peringkat awal tu, ada tak Syakirah menghadapi masalah contohnya daripada guru di sekolah sendiri ataupun keluarga yang mengatakan memanah ni tak ada masa depan atau mengganggu pelajaran untuk keluar ke mana-mana? Bagi saya tak adalah, family saya memang banyak support saya sampai saya sekarang sebab pelajaran memang kena penting, tapi alhamdulillah lah saya punya result dalam peperiksaan pun memang okey bagi saya, dengan sukan pun okey, so saya dapat seimbangkan lah dua-dua tu, so tak ada masalah dari segi macam berat sebelah ke, so saya dapat bawa dua-dua tu dengan bagus lah. Okey, kita punya audien pada malam ni ada 48 lebih kurang 50 orang. Okey. Macam mana Syakirah membahagikan masa belajar, training dan juga kehidupan seharian sebagai atlet daripada peringkat permulaan sehinggalah di MSN sendiri. Sebab
kebiasaannya di situ ada konflik bagi setengah pelajar di mana dia nak belajar dalam masa yang sama, dia training, ada fitness dan sebagainya, nak siapkan pergi sekolah pun dah dalam keadaan kepenatan. Adakah masalah itu pun Syakira hadapi macam atlet lain atau macam mana? Setiap atlet mesti akan hadapi juga sebab dengan belajarnya lagi. Waktu saya darjah 6 kan UPSR, saya berapa bulan juga tak masuk kelas, sampai sebulan sebelum UPSR baru saya masuk kelas, sampai saya punya guru besar cakap, Syakira, baru hari ni saya nampak muka awak. So nampak sangatlah saya dah lama tak masuk sekolah kan, sebab masa tu busy dengan latihan pusat lah di MSSM untuk MSSJ, untuk MSSM. So memang lebih kepada memanah lah time tu. Tapi Alhamdulillah lah saya punya dalam sebulan tu saya dapat catch up untuk mana yang tertinggal selama ni. So saya punya result pun okey lah. Memang saya bangga jugalah. Untuk sekolah sukan, sorry. Itu di tingkat sekolah rendah, tak di Untuk di sekolah menengah, sebab sekolah sukan dah memang dah di arrange, disusun jadual atlet tersebut lah. Macam pagi memang akan jogging, so macam sampai pukul 7.30, and then pukul 9 lebih kita orang akan pergi ke sekolah, so belajar macam biasa sampai 2.30, and then 3.30 baru kita orang pergi training. So itu hanya rutin kita orang sebagai sekolah sukan lah dalam semasa saya di sekolah sukan. So bagi saya sekolah sukan ni memang sesuai lah untuk atlet, sebab dia punya jadual pun memang dah tersedia, memang dah tetap untuk atlet tu training, untuk atlet tu belajar. So memudahkan lah. Untuk ketika saya di universiti je agak susah sikit lah. Sebab nak bagikan, sebab setiap kelas kan masa tak sama. So saya bila macam kadang bila petang ada kelas, pagi tu saya memang training. Kalau pagi ada kelas, petang training. So saya pandai macam bahagilah sikit-sikit macam tu. Coach pun ada macam bagilah bagi okay hari ni awak kena training ni, hari ni awak training pukul ni, macam tu. Coach pun ada bagi-bagi kan. So agak susah jugalah, tapi Alhamdulillah lah saya boleh terima lah sebagai sekarang. Okay. Macam Syakira pun seorang wanita, seorang perempuan. Okey, kita kalau ikutkan daripada segi kecergasan badan kita berbeza dengan peserta lelaki, betul kan? Jadi macam mana boleh kongsikan dengan adik-adik kita ataupun kawan-kawan kita yang dengar di sini, bagaimana Syakira mengekalkan fitness Syakira dengan orang kata apa, masa yang terlalu padat tapi masih lagi kekal bertenaga untuk menjalani sesi latihan di samping belajar. Bagi saya, sebab memanah ni pun penting jugalah untuk fitness, macam jogging. Sebab kalau macam bila kita dah jogging ni, dia akan mengawal nervous kita ketika game jugalah. Dia membantu juga untuk pernafasan kita. So memang time saya sekolah sukan memang masa tu saya di bawah Coach Firdaus. Dan memang time tu memang pagi tu kita orang akan jogging dalam 10 lap juga. Dikira banyak jugalah. Kita orang buat fitness, buat push up, itu pun untuk strength dalam shooting juga. So memang dekat sekolah sukan memang saya dah adapt dengan benda tu, dengan exercise tu. So untuk masa sekarang memang ada gym, ada jogging juga, so sama je benda tu. So untuk mengekalkan tu, sebab saya dari sekolah sukan saya dah tahu benda tu buat, so bila sampai sekarang so jadi kebiasaan lah untuk saya. Okey. Sebagai seorang atlet kan Syakira, daripada peringkat awal sekolah rendah, sekolah menengah, bagaimana perasaan Syakira apabila menghadapi sesuatu kejohanan? Gembira ke, gemuruh ke, dan cara atasi masalah yang Syakira hadapi tu? Memanglah setiap game saya akan takut juga. Saya memang sebenarnya takut untuk shoot bila dekat game ni,
tapi bila saya umur dah besar ni, umur dah 20 tahun, so baru saya tahu kenapa kita nak takut untuk shoot kan, untuk pergi game tu. Sebab semua orang akan hadap benda sama, akan hadap target tu juga. Kenapa saya nak takut? Time tu baru saya faham yang kita tak perlu takut lah. Bukan macam tak perlu takut sampai macam kita macam tak hirau orang lain. Dia macam ada takut tu bagus, tapi bukan over macam over takut lah macam tu. Okey, dalam banyak-banyak kejohanan selama berkecimpung dengan sukan memanah ni, apakah momen yang paling Syakirah kata apa, momen manis lah, perkara-perkara yang sangat tidak boleh dilupakan dalam sukan memanah? Oh, bagi saya pergi ke Olimpik lah. Sebab tu momen yang saya tak jangka saya akan pergi, dan memang momen yang termanis lah untuk masa sekarang. Okey. Kalau daripada segi sesuatu yang orang kata apa, pernah berlaku tak sesuatu yang di luar jangkaan, contoh time shoot ada kerosakan peralatan, daripada segi badan sendiri tak sihat, ada tak pernah berlaku ketika game? Kalau macam rasa nervous, perut akan rasa mual, nak terkencing, tu biasalah kan. Sebab efek daripada nervous kita tu. Macam alatan pernah jugalah macam Noki point tu terputus ke. So itu pun sebenarnya dah macam apa, mengacau kita punya momentum untuk pergi game jugalah, untuk macam kita shoot dalam game jugalah. Kalau berlakunya macam tu, dia mengganggu momentum Syakirah, bagaimana Syakirah mengatasi masalah tu? Sebab apa, bila kita kan macam contohlah knocking point terputus, so kita akan seorang-seorang juga kan shoot, semua orang akan pandang kita dekat shooting line tu. Mungkin macam bagi saya untuk masa sekarang tak adalah rasa orang semua lain pandang macam tu. Tapi bagi saya, contoh kalau saya akan menghadapi situasi tu, mungkin saya akan fikir macam tak apalah, saya ignore je lah orang yang kat belakang tu, saya just buat yang saya lah. Yang penting saya boleh shoot, yang penting saya punya score sendirilah. Macam tu. Okey, macam mana ya, kata apa, daripada segi sokongan guru-guru di pihak sekolah, masa Syakirah bersekolah, ialah kita tahu Cikgu Zulkifli tu yang banyak membantu Syakirah. Tapi di sekolah, Felda Midoi sendiri, penerimaan mereka pada Syakirah sebagai atlet, sebelum kata masa permulaan, di peringkat permulaan, adakah sekolah memberi sokongan ataupun bagaimana? Time tu memang sekolah bagi sokongan lah, sebab saya pun dalam sekolah tu macam masa tu saya, Izzatul, Farah dengan geng-geng saya lah. Time tu memang kita orang punya performance dalam mana macam tinggi jugalah dalam sekolah tu. So memang cikgu-cikgu akan tahu yang kami 3 orang ni akan banyak keluar, akan banyak tinggal. So banyak macam tu saya cakap, sebulan sebelum PSR tu cikgu lah banyak membantu, macam bagi modul yang kena buat macam tu. Okay, tak ada masalah lah daripada pihak sekolah. Tak ada. Okay. Okay, maafkan saya untuk bertanya dengan ayah Syakirah ya. Okay, Cik Masyai Subari ya. Tahniah kerana anak menjadi salah seorang Olimpian negara. Satu kebanggaan bagi Johor dan juga daerah Segamat ya. Felda Midoi sendiri. Okey, sebagai seorang ayah, bagaimana pendapat Cik Masyai tentang Syakirah sejak dari kecil hingga sekarang lah, daripada segi dia punya semangat, daripada dia punya segi penampilannya dalam sukan memanah dari mata ayahnya? Cik Masyai, suaranya tak dengar Cik Masyai. Dengar? Tak dengar? Okey, dengar, baru dengar. Okey. Assalamualaikum Cikgu Lan. Maju. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Okey. Pada mulanya tu dia ni jenis Syakira ni jenis boleh katakan hyper jugalah. Masa mula-mula dia tu. Jadi dia jenis dia berani tau. Dia berani ke depan. Tu je. Okey, dia berani ke depan, dia berani cuba. Masa dia umur 8 tahun, abang dia masa tu memang dah duduk kat pasukan memanah sekolah lah. Dia selalu ngikut saya tau. Selalu ikut saya, ikut saya pergi Padang. Lepas tu, itulah. Dia berjinak-jinak, tarik getah gitu mula-mula. Tapi masa dia pegang baby bow tu teruk jugalah. Tangan dia yang sebelah kiri kena libas dek tali. Tapi dia jenis tu lah saya cakap. Dia berani cuba tau. Berani cuba. Walaupun kadang-kadang dah naik tangan dia tu terbit darah. Pakai kangkat dia pun dia berani. Besok dia pergi guard lagi. Tu je lah. Lagi pun satu benda siap sukan lah untuk anak ni. Komitmen parent juga main peranan jugalah bagi sokongan. Kan? Macam Cik Masyahir sendiri daripada segi sokongan yang diberikan tu dalam bentuk apa? Selain daripada kita bagi semangat dan sebagainya. Masa saya kira 11 tahun, memang dia guna equipment sendiri. Tak ada guna barang sekolah sebenarnya. Untuk aero, bow semua, memang saya belikan untuk dia. Sampai dia sampai dia 12 tahun lah, masa dia sekolah rendah. Dia masa pergi sekolah sukan, dah sekolah sukan dia kan. Okey. Jadi tak ada masalah lah daripada segi sumbangan dan sebagainya lah untuk penglibatan Syakira. Yang tu pun masa kat sekolah rendah, PIBG banyak bantu kami sebenarnya. Sukan memanah ni. PIBG, dia tahu budak nak pergi je, dia akan tahu je, dia ulur je lah. Tu je. Tak payah nak heboh nak minta. PIBG dah ulur sendiri. Okey, sebagai seorang ayah, apa perasaan Cik Masyahir apabila pertama kali perlu berjauhan dengan Syakira? Baru je lah. Masuk sekolah MCMI tu lah, dia baru-baru. Lepas tu dah biasa. Dia kalau satu parent ni, kalau atlet dia macam Syakira ni, dia walaupun dia dekat sekolah sukan, kalau cuti ujung tahun, kadang-kadang dia paling lama pun 2 minggu je kat rumah. 2 minggu je kat rumah. Kalau masa dia dekat pelapis pun lebih kurang macam tu juga, 2 minggu, seminggu. Kadang weekend aja dia dekat rumah. Hari Sabtu balik, hari Ahad ke atau pagi Senin saya dah hantar dia balik sana. Dah sekarang ni lagi jarang balik. Okey, terima kasih Cik Masyahir atas penerangan sedikit tentang Syakira. Okey, Syakira. Maaf Cik bertanya. Bagaimana perasaan kamu apabila masa kamu terhad dengan keluarga untuk kamu bersama-sama dengan rakan-rakan, sebagaimana rakan-rakan yang bukan berada di bidang sukan boleh pergi holiday, boleh pergi bercuti dengan keluarga, tapi benda tu tak berlaku pada Syakira kerana konsisten dan juga komitmen di dalam sukan memanah itu sendiri. Ada rasa sedih tak? Ataupun biasa je? Bagi saya ada jugalah, sebab kita kan kadang-kadang tengok dekat sosial media macam orang pergi bercuti dengan family. Sebenarnya saya memang susah lah nak balik rumah kan. Berapa minggu je kadang-kadang dapat balik rumah. Macam saya banyak on call lah dengan mak saya, dengan ayah saya. Kadang tengok juga memang cemburu lah. Macam saya fikir macam kenapa saya masuk memanah. Sampai saya fikir macam kenapa saya masuk manah. Kalau saya tak masuk manah mungkin saya boleh pergi bercuti ke. Mungkin saya lebih spend time dengan family saya macam tu lah. Kan kita ada fikir macam tu. Tapi bila saya fikir balik ini dah jalan yang saya pilih. So saya kena
terimalah. Kena berkorban lah ya. Ya. Jadi, jadi orang kata apa, permulaannya memang agak orang kata apa konflik jugalah dengan diri kan. Betul. Kenapa memanah, kenapa tak, kalau saya tak memanah mesti tak jadi macam ni kan. Tapi Betul. mungkin di kalangan atlet negeri Johor sendiri pun menghadapi masalah yang sama. Dan pernah tak Syakira menyuarakan kepada coach untuk penjadualan, contohlah kalau contoh cuti sekolah tu sebulan kan, bagi peluang untuk balik bersama keluarga, paling tidak pun macam budak duduk di asrama sebulan sekali macam tu. Pernah tak bersuara pada coach macam tu? Oh, tak pernah. Sebab apa-apa nak cuti pun ikut coach lah. Sebab ikut cuti, kadang-kadang cuti sekolah pun kadang training. Macam lagilah coach nak training kan, sebab dah full time tu untuk training. Memang apa-apa cuti untuk saya cuti biasa coach lah yang akan tentukan. Jadi daripada sesi latihan di peringkat sekolah dengan sesi latihan di peringkat MSN sendiri tu, orang kata apa, di sekolah tu lebih terbuka lah masanya berbanding dengan MSN yang mana kita terpaksa ikut jadual yang mereka tetapkan, begitu, betul kan? Ya, betul. Jadi mungkin pemanah-pemanah yang ada dalam sesi kita hari ni mungkin mereka tak tahu. Mungkin dia orang seronok nak masuk ke peringkat yang lebih tinggi, tapi pengorbanan yang perlu Syakira hadapi begitulah sehingga menjadi Olimpian. Rasa-rasanya dah berapa tahun dah berkorban? Kalau kata Azizul Hasni Awang, kita punya pelumba trek basikal tu, dia kata dia berkorban daripada umur dia 15 tahun. Kalau macam Syakira boleh katakan Syakira dah berkorban berapa tahun dah dalam sukan memanah sehingga jadi Olimpian? Okay, 11 tahun. 11 tahun, lagi lama lah. 11 tahun macam tu, ya. Jadi di situ banyaklah orang kata apa, momen-momen yang sepatutnya dilalui daripada anak kecil sehingga jadi dewasa tu terpaksa ditinggalkan ke belakang, betul Betul. Jadi ada yang di sini, atlet-atlet yang di sini mungkin belum merasai sebagaimana Syakira rasai. Okay, saya pun sebagai ibu, kalau Syakira anak saya mungkin saya agak sedih lah. Kalau daripada kecil selalu dengan saya, bila dah besar berjauhan kan, daripada umur sekolah menengah dah masuk SSTMI sehingga sekarang pun jarang-jarang balik, agak sedih lah ya. Betul Syakira Mak sedih tak? Waktu kat TMI lah, waktu saya kat SSTMI, mak saya sedih jugalah. Sebab masa tu first time saya jejak kaki dalam asrama lah untuk macam berjauhan dengan family. Okay. Daripada sekolah menengah, Syakira pergi ke universiti di UPM jurusan yang Syakira ambil tu agak jauh dengan bidang Syakira. Betul kan? Ya, betul. Okay. Adakah jurusan tu memberi impact pada Syakira ataupun tidak? Bagi saya tak. Sebab saya atlet, saya pun macam just belajar je. Apa nak belajar pun macam bagi saya ada degree tu, at least bila saya berhenti dalam memanah ni saya ada kerja lain lah. Macam saya boleh apply kerja yang lain daripada memanah ni. Sebab saya tahu saya akan berhenti juga dalam memanah ni, akan meninggalkan memanah ni juga. So dengan degree tu jugalah, dengan yang saya ada belajar sekarang, untuk saya dapatkan kerja nantilah untuk masa hadapan. Syakira kalau ikutkan anak yang ke berapa dalam keluarga? 3. Adakah adik-adik pun mengikut jejak Syakira juga ataupun macam mana? Ada adik saya seorang. Ada jugalah yang ayah saya bawa pergi training. Tapi macam tak seserius saya. Okay. Seterusnya, kita pergi ke soalan yang seterusnya. Dalam kehidupan kita ni banyak cabaran, banyak dugaan yang kita hadapi lah. Terutamanya Syakira anak perempuan okay, selaku atlet. Apakah cabaran yang paling berat Syakira hadapi selaku atlet dalam sepanjang menjadi atlet memanah, sama ada di peringkat negara ataupun peringkat antarabangsa, dan bagaimana cara Syakira nak hadapi
menghadapi segala cabaran yang kalau dikirakan mungkin ada seorang anggap itu ringan tapi Shakira anggap itu berat. Macam mana Shakira olah supaya ini tidak menjejaskan Shakira? Saya waktu saya di pelapis kebangsaan lah, bagi saya struggle juga sebab nak adapt training tu dengan teknik-teknik yang memang coach Osman ni coach Man ni dia akan ubah kita punya teknik sebab nak betulkan apa yang perlulah kan. So memang susah lah untuk saya terima, macam untuk saya adapt teknik tu sendiri. So memakan masa yang lama jugalah. Berbulan jugalah untuk saya performance saya untuk naik lah. Time tu memang performance saya rendah, skor saya pun rendah time tu. Bagi saya stres jugalah sebab yang lain kawan-kawan saya semua skor dah tinggi-tinggi kan daripada saya je seorang yang macam apa, skor rendah je. Time tu pun rasa stres lah sebab rasa macam nak berhenti pun ada juga. Tapi saya just training je lah. Saya juga kena hadap juga benda tu. Saya macam cakap hati ini salah satu jalan lah untuk saya berjaya nanti. So alhamdulillah lah saya punya perjalanan pun memang bagi saya Allah dah bagi saya yang terbaik lah pergi ke Olimpik. Saya tak sangka juga untuk pergi Olimpik tu. Waktu di Olimpik pun, sebelum saya pergi Olimpik sebenarnya memang jangka masa untuk saya training sebelum pergi Olimpik tu bagi saya agak pendek jugalah, agak jangka yang memang singkat sebab lagi 11 hari untuk pergi ke Olimpik tu. Dan saya pun baru balik dari Paris dengan kuarantinnya 14 hari dan dalam 2 minggu saja untuk saya training. Lepas tu dah kena pergi Tokyo. Dan tu memang stres lah sebab ubah teknik, coach pun nak ubah ni, lepas tu nak betulkan macam apa, nak perbaikan bow, mana yang ada rosak ke apa macam tu. So dia jadi macam laju lah, macam sempat saya nak macam mana adapt dengan benda tu sebab terlalu banyak yang datang, macam pressure datang dengan orang medianya tanya saya best tak pergi Olimpik, macam temu ramah saya. Jadi dia membuatkan saya jadi stres tau. Yang tu bagi saya first time jugalah saya stres yang bagi saya yang memang berat lah bagi saya. Tapi alhamdulillah lah sebab coach pun bagi kata-kata semangat, sebab coach pun cakap awak pergi Tokyo bukan untuk medal ke, untuk awak buat BB je. So alhamdulillah lah time Olimpik tu pun saya buat yang terbaik. Okey, yang ini cikgu nak tanya sendiri dengan pengalaman Shakira. Okey, daripada penggunaan alatan memanah. Bagi Shakira, ada masalah tak kalau di saat-saat akhir satu kejohanan yang besar, alatan Shakira ditukar? Contohnya arrow yang berlainan spine, finger tap, kan kadang-kadang ada coach yang nak semuanya baru bagi atlet dia. Jadi macam Shakira, bagi Shakira lah, pengalaman Shakira pernah berlaku tak macam tu, dan jika ada pernah berlaku, adakah ia sesuai ataupun macam mana dengan Shakira melalui pengalaman lah? Untuk macam pengalaman saya tak adalah sebab coach memang faham bila nak dekat game kita memang tak boleh ubah equipment tu. Macam tukar, macam naikkan foundation ke, turunkan foundation, dia akan efek juga daripada teknik kita, daripada skor kita. Coach lah memang dia tak bagilah bila dia ubah apa-apa macam tu. Bila dekat game je memang kita orang akan tetapkan itu bow kita orang, cuma bila kita orang pergi game tu akan coach ada bagi spare lah, bow spare macam tu. Kalau ada apa-apa terjadi macam tu. Okey, dalam sesi semalam, cikgu ada bertanya dengan Coach Mabawi berkenaan dengan target panik. Adakah Shakira pernah melalui pengalaman target panik, dan bagaimana kalau sekiranya berlaku Shakira cuba atasi dan cuba memastikan target panik tu tak pernah berlaku lah, tak akan berlaku pada Shakira.
Dia sebenarnya target panik yang dihadapi oleh atlet memanah ni selalunya apabila dia rasa macam takut untuk dia melepaskan arrow. Dia punya muscle tu terlalu pegang, membuatkan dia jadi susah, jadi berat untuk dia tarik tu. Saya tak pernah mengalami target panik, tapi saya baru-baru ni mengalami macam arrow keluar daripada arrow rest. Maksudnya saya punya jari ni memang pegang lah, macam bagi jongkit arrow tu. Saya mengalami tu dan alhamdulillah lah sekarang saya dah okey. Tapi dalam bulan lepas saya mengalami tu, memang bagi saya susah untuk betulkan balik saya punya form tu, sebab memang badan pun dah keras. Tapi memang stres lah, membuatkan saya jadi stres sebab kita fikir kita takut. Memang serius saya cakap, membuatkan saya ni takut untuk shoot. Bila saya shoot form dengan 30 meter saya boleh macam apa, tak ada arrow tu terangkat daripada arrow rest. Tapi apabila saya di 70 meter saya mengalami tu, saya buat macam jadi takut lah untuk shoot arrow rest. Lepas tu kadang kuncup macam tu. So macam masalah sebenarnya sikit je. Saya punya rupanya apa yang kesalahan saya coach dapat detect sebenarnya kepala saya. Kepala saya macam tunduk sangat, so membuatkan saya susah untuk tarik lah. Dari situ saja. Tapi efek untuk macam apa, keburukan daripada kepala saya tunduk tu membuatkan susah, macam membuatkan saya dia takut. Banyaklah dia punya keburukan tu. Bagi saya itulah, untuk adapt sekarang memang macam saya slow lah. Slow untuk cari balik apa yang patut. Memang dari back to basic lah, macam kita punya form yang baru-baru kita belajar macam tu. Jadi bagi Syakira, dalam memanah ni teknik asas tu adalah penting lah. Jika kita tak mengikuti teknik asas dengan betul, daripada kata apa, tunjuk ajar daripada coach sendiri, kita akan membuat satu kesilapan lah yang akan terbawa-bawa sehingga ke akhirnya lah. Betul. Adakah kerana yang Syakira cakap tadi, arrow rest tu yang jari yang kita anchor tu, adakah masalah finger tap ataupun memang jadi tiba-tiba je untuk 70 meter tu dia jadi kepit? Dia melalui sebenarnya waktu mula-mula saya jadi macam ni disebabkan apabila saya baru balik Olimpik, lepas tu kan balik rumah. So balik rumah dan bila datang dia training, so kita jadi kosong-kosong lah kan, sebab tak training, dah lama tak training. Lepas tu bila kita start shoot and then ada gym. So apabila kita buat gym, memang time tu saya punya gym all out lah. Memang persen yang tinggi lah, weight pun tinggi-tinggi. So membuatkan saya punya muscle jadi keras untuk dia build up balik muscle tu yang dah rest tu. So membuatkan saya punya muscle keras, so jadikan saya susah dan saya paksa untuk click. So daripada paksa untuk click tu sebenarnya salah lah, saya punya tension jadi salah, sebab tu arrow boleh keluar daripada arrow rest. Daripada situ saja. Tapi untuk mencari balik ke teknik yang saya ada, yang saya perlu tu, yang memang saya punya teknik tu agak lama lah, memang susah untuk cari. Kalau Syakira kata tadi back to basic. Kalau kaedah yang Syakira lalui lah, back to basic, sama ada menarik bow yang asal Syakira ataupun coach akan bagi bow yang bersesuaian, mungkin foundation lebih rendah dan sebagainya. Tak ada memang bow yang saya pakai sekarang. Cuma teknik tu memang kita memang check satu-satu, badan, bow arm kena straight, memang itu kena penting dulu. Kalau tidak kan macam waktu saya dalam lama training, so macam even contoh kalau kita kuncup pun kita dapat tahu macam mana kita nak kawal bow, macam mana kita nak macam sasakan arrow tu kan. Tapi bila terjadinya keluarnya arrow, so membuatkan saya tak tahu nak buat apa, memang benda tu salah, membuatkan badan saya keras. So memang kena back to basic lah. Mula-mula yang macam mana kita belajar memanah tu.
Okey, tadi kita dah dengar daripada Ayah Syakira, sekarang kita dengar pula apa kata Puan Zulika atau saya panggil Mak Ju, lebih dikenali dengan Mak Ju, berkenaan dengan Syakira, daripada Mak Ju mula mengenali Syakira di sekolah rendah sehingga sekarang. Dipersilakan Mak Ju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana ingat lagi pada saya walaupun saya dah lama pencet. Pertama sekali Sentiasa ingat. pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih. Saya tak ada kesempatan nak jumpa semua PT masa saya pencet. Saya nak ucapkan terima kasih pada semua PT, pada Cik Masyaif, mewakili ibu bapa yang sentiasa bekerjasama dengan saya. Terima kasih. Saya pencet ni kerana cita-cita saya dalam memanah tu tercapai. Saya nak hasilkan Olimpian. Saya nak MSSJ menghasilkan Olimpian. Bila Haziq, arwah Haziq jadi Olimpian, saya adalah orang yang paling happy sekali. Kemudian bila Syakira dapat, itu bonus bagi saya. Thank you very much. Terima kasih Syakira sebab apa yang saya lihat pada Syakira tu menjadikan Syakira memang selayaknya jadi Olimpian. Kenapa saya cakap macam tu? Let me tell you about siapa di Syakira di mata saya. Okay. Syakira is a very simple seorang anak yang ikhlas. Word is ikhlas. Dia nak berusaha. Dia nak berusaha dari awal lagi. Dia ada komitmen. Okay? Dia ada komitmen dalam tu. Dan sikap dia. Apa yang saya suka mengenai Syakira ni, antara atlet ni yang sikapnya baik. Saya nak tegaskan, yang anak-anak pemanah yang mendengar sekarang ni, saya tahu ada lebih kurang 46 orang, saya tak pasti cikgu ke. Tapi saya yakin ada pemanah di kalangan anda yang mendengar ni. Pertama sekali betulkan sikap. Sikap yang sangat saya hormati dalam atlet ialah sikap. Perkara yang saya paling hormati ialah sikap. Sikap Syakira mempunyai sikap yang baik. Satu, dia positif. Dia positif dengan semuanya. Saya perhati, walaupun saya tak terlibat dalam pengurusan, dalam urusan kejurulatihan dan sebagainya, tapi saya datang tengok. Saya mendengar komen-komen dari cikgu-cikgu. Saya tak mau ambil tahu macam mana dia train apa semua. Saya nak tengok macam mana sikap. Pertama sekali dia sangat positif dengan latihan. Sangat positif. Itu yang penting. Tak ada komplain-komplain, tak ada nak mengeluh, dah kena lari. Dia kena lari 10 lap. Coach suruh lari 10 lap Syakira. Kamu budak-budak sekarang nak lari, suruh lari pun tak nak. Saya tengok je. Kemudian dia humble, ikhlas. Tak payah nak bangga-bangga diri, tak payah nak belagak. Tak payah nak nak komen cikgu penat lah, saya dah buat ni penat lah cikgu ni, apa tak masuk kuning. Cikgu yang salah, jurulatih yang salah kenapa tak masuk kuning. Bukan tu. Tu sikap tu nak kena betulkan. Yang tiga, bersungguh-sungguh, kesungguhan. Dia ada kesungguhan. Kenapa saya cakap dia bersungguh-sungguh? Kenapa dia ni humble, kenapa dia ni sorry Cik Masyaif. Sorry Wak Mas. Saya cakap dengan dia bukan tu, but Syakira has always been seorang atlet yang mudah saya uruskan. Wak Lan tahulah, Cikgu Azlan tahulah. Saya yang pergi ambil dia dekat Pahang. Kalau ada latihan pusat, saya pergi ambil dia. Dan orang yang pertama saya jumpa bila saya parking dekat depan asrama tu ialah Syakira. Yang lain tak turun lagi. Dia dah turun dah dengan beg. Orang lain tak turun lagi, dia dah siap dah. Dengan bow dia semua, dengan bow case dia apa semua. Bila keluar, makan. Tak ada nak itu, ini, tak ada tak ada. Dia positif je. Itu yang saya kata, ini memang balasan yang terbaik Allah berikan pada segala usaha yang kamu buat. Segala positif kamu, ikhlas kamu, sungguh-sungguh kamu, Allah bagi balas yang terbaik, iaitu menjadi seorang Olimpian. Itu pencapaian terbaik dalam siapa sangka anak dari LKTP Medoi Segamat boleh jadi Olimpian.
mewakili Johor. Siapa sangka anak yang dilatih oleh Cikgu Zulkifli Medoy, Cik Zul Medoy, saya panggil dia Zul. Zul ada dua. Zul Bayah tu, Zul Medoy. Saya kata, dia boleh latih. Everything starts with the teacher and everything starts with the student. Cikgu bagi ilmu, terima. Rezeki Allah bagi tu. Kemudian asahlah, cari lagi. Ini yang Syakira buat daripada SSTMI ke Sekolah Sukan Pahang. Saya pergi ambil dia. Saya suka. I look forward bila kena pergi. Cik Wan kata, nanti macam mana Mak Je budak-budak balik? Budak-budak sekolah sukan macam mana? Saya pergi ambil. Saya minta excuse pergi ambil dia. Sebab apa? Mudah urusan saya. Saya tak perlu nak tunggu lama dekat situ. Rehat sekejap lah. Untuk solat apa. Kejap dia dah tunggu dah. Sikap. Okay. Dan disiplin. Disiplin dia. Untuk jadi atlet yang berjaya, disiplin mesti tinggi lah. Disiplin mesti kuat lah. Arwah Haziq dulu walaupun dia suka berjenaka, suka gurau-gurau, disiplin dia tinggi. Syakira pun saya nampak bila saya bertanya dengan julatih-julatih tu, disiplin dia memang tinggi. Tanya dengan Coach Osman Wahab, Coach Osman Wahab pun suka dengan Syakira, sikap Syakira. Jadi bila ada sikap yang baik, memudahkan segala urusan jadi mudah. Kena ingat tu, anak-anak kena ingat. Anak-anak kena ingat. Bila kita ikhlas, bila kita sungguh-sungguh, segalanya akan jadi mudah. Ilmu itu akan datang dengan mudah. Kalau kita bangga diri, kita rasa kita ni hebat sangat, sekejap je kita akan jatuh. Atau golek-golek lagi. Dan sentiasa bersyukur dengan asal-usul kita, dari mana kita dapat ilmu tu. Daripada seorang guru. It all started with the teacher. Jurulatih tu pun nama cikgu. Panggil dia cikgu pun tak apa. Sebab orang yang beri ilmu, berkongsi ilmu. Kena fikir macam tu je. Positifnya. Siapa pun. Even ayah kamu juga seorang jurulatih pada kamu. Walaupun dia tukang bawa ke tegur. Semua itu kalau kita terima dengan baik, ikhlas kita terima, benda jadi mudah. Itu saja. Dalam menuntut ilmu, you nak kena ikhlas je. Itu yang jadi berjaya. Jadi anak-anak yang mendengar, Mak Ju sarankan, Mak Ju nasihatkan, Mak Ju lihat sendiri. Bila kita berasa bangga diri di atas sana, sekejap je akan jatuh. Mak Ju dah tengok dah, jangan belagak. Mak Ju memang tak pernah pergi Olimpik. Tak mungkin lah. Tak mungkin Mak Ju dah nak pencet lah dalam kehakiman memanah ni. Tapi Mak Ju tengok dari segi, di SEA Games ke, Asia Games ke. Kalau kita bangga diri, kalau kita belagak, memang kejayaan tu tak akan datang. Always be humble. Selalu ingat bahawa kejayaan, usaha tu tangga kejayaan. Usaha, doa, tawakal tu mesti nak ada. Dan saya lihat Syakira ada benda tu. Saya selalu doa agar Syakira dilindungi bila di lapang sasar, di mana-mana sahaja Syakira berada. Anak-anak yang lain pun macam tu, cikgu-cikgu yang pernah bersama-sama bekerjasama dengan saya, thank you very much. Itulah Syakira, keep being Syakira, terus jadi Syakira yang Mak Ju kenal, yang humble. Itu yang penting, humble. Okay? Jangan lupa diri. Jangan sekali-kali ada perasaan riak. Jangan sekali-kali ada perasaan takabur. Semua tak baik. Dia akan menyusahkan jalan depan tu. Mak Ju berharap Mak Ju akan jumpa Syakira di SEA Games nanti. Vietnam bulan 5. Kalau pergi jadi hakim nanti, jadi dos nanti, anak-anak Malaysia tumpang makan semeja. Boleh. I look forward. Saya selalu jadi mak bila dekat luar negara ni, tim-tim di Malaysia ni. Saya sangat berharap saya akan invitation dah ada, jemputan dah ada. Saya nak jumpa, harap Syakira akan berada dengan Mak Ju di Vietnam, insyaAllah. Doalah, saya doakan Syakira berjaya terus dia next Olimpik di mana? Syakira? Di Paris.
Di France. Nanti pergi peluk tiang tahu InsyaAllah. apa saya good luck Shakira, you have, saya yakin Wak Lan pun setuju dengan saya sebagai mata seorang cikgu. Shakira has been very good. Saya yakin jurulatih yang ada dalam MSFT yang ada, saya tengok nama keep on popping, nama Cikgu Hazwani, nama Cikgu Hafiz pun ada rasanya. Terus be humble, terus berjaya, okay? Harumkan nama Malaysia, insyaAllah. Sudah jadi Olympian, untuk memenangi pingat tu bukan satu yang mustahil. Okay? Kira keep fighting, okay? Cikgu Ayu. Terima kasih banyak-banyak Mak Ju atas perkongsian tadi. Untuk makluman, saya kenal Mak Ju, mula mengenali Mak Ju pada tahun 2018. Okey, saya masih baru berbanding dengan Shakira. Pertama kali kenal dengan Mak Ju ni masa saya pergi MSSJ di Bandar Tenggara. Tu first time saya kenal Mak Ju, dan memang Mak Ju orang yang humble, yang baik sangat. Macam mak-mak bagi saya. Mak ya, sana nenek. I love you Mak Ju. Okey, kepada anak-anak yang belum mengenali Mak Ju, cikgu-cikgu yang masih belum mengenali Mak Ju, kenalilah Mak Ju, kerana Mak Ju banyak sangat ilmu, bukan saja daripada memanah saja, tapi Mak Ju memang otai dalam kita punya kehakiman. Ya, dos yang tak boleh kita cari ganti. Betul Mak Ju? Saya kenal Mak Ju dengan Josh. Saya cukup respect dengan Mak Ju kerana ilmu yang Mak Ju ada, yang Mak Ju sanggup kongsi bersama. Terima kasih sekali lagi Mak Ju. Okey, kita kembali kepada Shakira. Okey, Shakira. Bagaimana persiapan Shakira? Persediaan Shakira untuk menghadapi France 2024. Bagi saya Nampak macam jauh kan, tapi kebiasaannya kalau coach yang di peringkat MSN tu dia dah mula susun strategi, dan mungkin Shakira dah nampak dia punya bayang-bayang, dia punya persediaan, dan mungkin sedang training pun kan. Ya, betul. Sebab memang lepas je balik daripada Tokyo tu, memang saya cakap dengan coach kita fight lah untuk tim perempuan pula yang dapat pergi ke Olimpik kan. Sebab bukan saya nak cakap macam apa yang saya nampak lah ketika Olimpik tu. Sebab tim mereka perempuan ni ketika di Olimpik, dia macam diorang punya average score yang boleh kami buat, macam yang Malaysia boleh buat. Sebenarnya boleh. Cuma untuk qualify tu memang struggle. Memang diorang akan all out. Daripada macam atlet luar negara, dia akan lock out. Tapi apabila di Olimpik sendiri, diorang punya average sama dengan kami punya average lah, score. So yang membuatkan yang yes, nak qualify Olimpik tu pun memang struggle lah. Memang memerlukan komitmen yang tinggi, yang daripada 100% kita punya komitmen, kena 200% lah komitmen tu. Coach pun ada macam pasal macam adalah coach akan buat, tapi sekarang memang coach fokuskan kepada gym dulu sebab bagi kekuatan dulu, and then pada tahun depan sebab ada 3 game lagi yang paling besar yang kami tumpu dulu. So memang kami tumpu kepada tim lah, sebab bukan kita nak cakap individu tak boleh pergi, cuma dia macam susah. Dia banyak macam individu ni more to luck lah untuk seseorang tu. Tapi kalau untuk tim insyaAllah boleh. Dan untuk pengetahuan semua, satu rahsia Shakira, okay, dia adalah penggemar masakan ayam masak kicap. Betul Shakira ya? Yang dia panggil dalam bahasa Jawanya semur ayam. Ya, hasil tangan ibu dia sendiri. Tapi saya akui, memang betul saya orang Pahang, saya bukan orang Johor, tapi kahwin dengan orang Johor, orang Jawa. Okay. Memang berbeza ayam kicap Pahang dengan ayam kicap orang Johor. Bila saya bawa masakan Johor ayam kicap tu ke Pahang, orang cakap memang lain rempahnya. Mungkin itu yang sebab Shakira kata apa, memang penggemar semur ayam tu ya. Betul tak saya sebut semur ayam tu? Betul. Jadi setiap kali balik cuti mesti suruh mak, ni masakan
akan wajib lah ni Syakira. Misalnya hari tu saya balik, saya suruh mak saya masak lauk raya lah. Sebab saya tak beraya waktu 2021 saya tak balik raya ke rumah. Saya raya di MSN. Jadi aktif yang lain dengar pengorbanan Syakira sehingga kan dia tidak balik beraya bersama dengan ibu bapa sebagaimana kita yang dapat beraya walaupun dalam situasi PKP, ya betul? Tak dapat berjalan ke rumah saudara mara tapi dapat beraya dengan ibu bapa berbanding dengan Syakira hanya melalui video call sahaja. Rasa sedih juga ya Syakira ya? Ya, first time saya. First time lah raya tak dengan family. Tak dapat duit raya lah, ayah nak bagi duit raya ya? Ada. Ada bagi duit raya. Okey, sepanjang Syakira jadi pemanah ni pernah mengalami sebarang kecederaan tak di bahagian bahu ke atau berlakunya arrow patah ke, tercucuk arrow dan sebagainya? Ada pernah berlaku tak? Oh, tak ada. Untuk masa sekarang memang alhamdulillah lah tak ada injured. Cuma sakit-sakit tu biasalah sebab macam salah teknik ke. Tapi untuk injured yang terlalu serius tak adalah alhamdulillah. Buat masa sekarang tak ada. Okey. Terusnya lah cikgu nak tanya, apa visi dan misi Syakira seterusnya selepas ni? Untuk seterusnya ni untuk macam jangka masa yang panjang, of course lah saya nak fight dengan team lah untuk pergi qualify di Olympic Paris. InsyaAllah untuk pada tahun depan kami ada 3 tournament. Salah satunya ada SEA Games dengan Commonwealth. So di situ memang kami nak fight untuk team lah. Bukan untuk individu, untuk team. Ya, kami memang sebab macam kami tahu kami punya kemampuan. So untuk team lah insyaAllah. Tapi untuk individu memang kami macam memanah memang akan fokus pada individu juga. Tapi untuk team juga membantu jugalah. Sebab team dia akan mudah untuk pergi ke final macam tu. Tapi kalau individu panjang perjalanan dia untuk ke final macam tu. Ke semi final pun. Apa matlamat Syakira pada masa akan datang selepas orang kata apa dah habis belajar, dah orang kata apa rasa-rasa macam nak bersara dengan dunia panahan, apa cita-cita yang memang Syakira dah pendam lama nak jadi apa dan kenapa nak jadi sebegitu? Apabila saya melihat sekarang lah macam dah matang sikit kan, baru saya terbuka minda, mungkin saya boleh jadi coach. Sebab bagi saya Johor tak banyak coach yang mempunyai, bukan macam ada coach tapi yang macam atlet macam kurang macam apa pembinaan macam pertubuhan untuk atlet-atlet dalam Johor ni tak banyak. Macam kita boleh nampak lah dekat national team saya macam dulu saya 2 orang dengan Arwah Bazik tapi sekarang saya seorang je Johor. So saya mengharapkan lagi ramai-ramai atlet Johor untuk masuk ke national team insyaAllah. Ya betul. Bagus cita-cita tu ya. Dan kita tengok sendiri pun sekarang ni jurulatih wanita pun agak berkurangan bukan sahaja di Johor tetapi di seluruh Malaysia. Betul kan Syakira? Dan harap-harap satu hari nanti Syakira adalah salah seorang jurulatih wanita yang menjadi ikon Malaysia ya. Cikgu harapkan begitulah dalam bidang memanah. Okey. Apakah nasihat Syakira kepada atlet-atlet yang masih baru lagi dengan memanah dan ada juga yang saya klasifikasikan sebagai beginner ataupun intermediate dan juga yang advance ya untuk memanah. Apa nasihat Syakira kepada mereka untuk lebih ke hadapan, lebih menjadi yang terbaik dan mungkin akan menjadi Syakira kedua, Arwah Haziq yang kedua ya? Apa nasihat Syakira kepada mereka? Okay, nasihat saya kepada atlet-atlet yang baru yang dah menceburi memanah ni, bagi saya senang je. Training, kalau tak training tak ada hebat kan, tak jadi macam performance yang kita nak. Yang paling penting dalam memanah ni training, mental. Yang paling penting mental. Dari mental ni macam keyakinan untuk kita shoot, kita punya build up punya positive thinking.
Itu penting untuk seorang atlet untuk dalam memanah ni. Sebab pemanah ni memang mementingkan mental lah bagi saya. Kalau contoh kita punya teknik, kita punya training dah ni, kalau time game pun kita takut, tak guna juga kan. Kita punya performa akan down juga tentu. Tapi apabila kita ada mental yang kuat, kita punya persediaan untuk training, untuk kita menghadapi game tu, apabila kita tahu apa yang kita nak buat, insya-Allah kita punya performance akan dapat apa yang kita nak lah. Yang paling penting kena training, kena jaga mental. Yes, bagi saya sukan memanah ni adalah sukan yang amat berat bagi saya. Berat dari segi sebab nak jaga mental. Kita macam ramailah atlet bola sepak ke atlet-atlet lain macam cakap alah memanah tarik lepas je. Tapi apa yang atlet sendiri yang buat, atlet memanah tu rasa sebenarnya berat, sebenarnya susah. Untuk dapat teknik pun berbulan-bulan, bertahun-tahun baru kita dapat teknik yang apa yang kita nak. Saya pun tak dapat lagi teknik yang patut yang saya buat. Memang lama lah untuk kita build up tu. Yang paling penting kena ada kesungguhan lah dalam training. Yang penting ikhlas, yes. Yang Mak Ju cakap ikhlas tu penting lah. Kalau macam kita terpaksa pergi training, tak ada guna juga. Macam sia-sia je kita pergi training tentu. Bagi saya, itu sajalah. Terima kasih. Okey, memang betul Syakira. Cikgu aku itu dan cikgu pun pernah memberitahu atlet-atlet di bawah cikgu sendiri, once you nak keluar pergi memanah, dah terapkan dalam minda tu untuk kita dapat apa untuk hari ni. Ya, bukan datang memanah sekadar suka-suka. Dah set mind hari ni saya nak memanah dan skor saya begitu. Betul kan Syakira? Kalau kita tak ada jiwa yang macam tu, kita just dapat penat sahaja di padang. Lagi satu, coach akan marah kita kenapa kita punya form semua tak jadi. Sebab kita dah set mind, kita pergi memanah just for fun untuk kawan sahaja. Ya, dan bersungguh-sungguh apabila kita nak pergi MSSD, bila ada MSSD, bila ada MSSJ, baru kita nak tunjuk, baru kita nak terus usaha tu lebih daripada 100%. Cara tu salah, betul kan? Dia kena buat latihan tu day by day. Dia tak boleh skip. Dan saya cikgu agak sedikit tertanya-tanya. Ramai pemanah di negeri Johor yang berpotensi. Tetapi selepas SUKMA ataupun selepas event-event yang besar dan diorang dah habis universiti, semuanya menyepi. Itu satu situasi yang di luar jangka. Sebab atlet ni kalau kita lihat adalah beberapa atlet yang cikgu kenal separuh jalan. Jadi cikgu harap benda itu tidak berlaku kepada Syakira lah dan lebih memberi semangat kepada Syakira untuk lebih ke hadapan lah. Jangan risau, ramai supporter Syakira dan akan pastikan untuk 2024 Syakira lebih meletup berbanding 2020. Ya, betul ya Cikgu Lan ya? Cikgu Lan ni penyokong kuat di belakang. Minta adik dengan Cikgu Lan insyaAllah. InsyaAllah. Ada masa nanti kita boleh buat training lah. Kalau balik kampung nanti kita buat kita jemput Syakira untuk datang ke sekolah-sekolah kan. Boleh ajak segamat je Wak Lan. Kami nak juga. Boleh. Kebetulan lah. Sebab sekarang ni pun kita tengah merancang nak buat satu lapang sasar dekat Bido ini. Mungkin Wak pun dah tahu juga Wak. Ada dengar khabar cerita InsyaAllah lah kita sedikit masa lagi. Pada bawah Pada bawah. InsyaAllah. Ada kat depan tu tempat yang track motocross tu. Dekat dataran. Ataupun kat padang bola bawah tu. Padang bawah bola tu tak pernah dibuat tak guna lagi. InsyaAllah lah. Okey. Teruskan Cikgu Ayu. Okey, jadi sesi soal jawab saya bersama Syakira, saya teruskan dengan saya buka kepada Q&A kepada mana-mana archers ataupun coach
teachers dan guru-guru yang ingin bertanya pada Shakira secara live pada malam ini. Dipersilakan secara seorang demi seorang. Okey, ada sesiapa yang ingin bertanya dengan Shakira kita? Assalamualaikum Syakira. Okey, Cikgu Hafiz Raya ya Shakira. Oh ya. Ya, Assalamualaikum juga Mak Jo. Bila datang musim. buah dah banyak tu. Buat Hafiz, okay, banyak tu. Hafiz, kamera on ke Hafiz? Shakira lupa Kamera. muka kau macam mana. Cikgu Hafiz handsome tu kena buka kamera. Sekarang tak handsome. Kenapa? Tu dah nampak dah. Okey. Ya, Assalamualaikum. Syakira. Ya, saya. Syakira kata apa ni? Nak jadi jurulatih kan selepas tamat career sebagai atlet. InsyaAllah. Baru plan. Baru Tak plan. tahu. Katakanlah tiba-tiba MSN kata, Syakira, kamu tidak lagi diperlukan sebagai atlet, tapi kami nak lantik kamu sebagai jurulatih. Berapa banyak gaji yang Syakira nak? Oh, ni soalan Mungkin 6,000. Mungkin. je? Ya, Okey, gaji. mungkin lah. Sebab kan saya kena tengok saya punya tahap jurulatih. Syakira, gaji jurulatih negeri dekat Johor ni 30,000 tau. Oh, Takkan minta itu sikit je dekat MSN. nanti saya minta. Minta 40,000. Walan sedia 40,000. Kita ganti kita punya jurulatih Johor ni. Sedia bajet. InsyaAllah. Azra. Ya. Okey, itu saja yang nak tanya. Okey. Teruskan cerita-cerita tu. Terima kasih. Syakira, okey. Terima kasih, Saya Cikgu terus Hafiz. potong kira sementara orang lain belum tanya, saya tanya dululah. Ada satu fasa waktu tu saya rasa antara peralihan zaman di sekolah sukan di Gambang tu, Syakira nak ke pelapis, waktu peralihan Coach Man ada ambil, dan waktu tu kami tahu memang Syakira memang cukup down waktu tu. Sebab perkembangan Syakira sebenarnya Coach Man pun kongsi dengan saya juga. Sebab dia telefon saya hari tu, Syakira waktu ni tak boleh dibuat apa-apa kata dia. Dan saya nak tahu apa yang dia buat sehingga Syakira boleh senang cakap meletup lah waktu tu, lepas tu. Apa yang dibuat sebenarnya? Tu yang saya nak tahu. Bagi saya Coach Man buat benda sama sebab dia mengingatkan saya benda sama, macam kalau tidak saya punya bahu ni macam tahan, macam tinggi kan. So memang dia selalu tegur lah. Dia membuatkan saya up tu disebabkan mungkin saya dah matang kot, saya dah tahu apa yang saya nak buat. Mungkin time tu memang saya rasa berbeza diri saya sebab mungkinlah perubahan umur macam tu lah. Mungkin saya tak matang lagi sebab tu saya tak faham lagi apa yang saya nak perlu buat. Tapi bila saya dah faham apa yang saya buat, tu memudahkan saya lah untuk teknik, untuk buat teknik, untuk aero, macam contoh pergi kiri pun macam ni salah ni, macam tu. Maksudnya Kematangan waktu tu pun penting. dah boleh fikir sendirilah tentang apa masalah dan kita cuba atasi lah waktu tu. Betul. Okey. Cikgu Wahyu, teruskan buka soalan lah untuk para pendengar kita. Okey, terima kasih Cikgu Azlan. Okey, ada sesiapa lagi yang ingin bertanya? Kita buka soalan. Acas Johor. Ada guru-guru dan juga kita punya coaches daripada setiap daerah pun ada di sini. Boleh berkongsi pengalaman dengan Syakira? So Syakira sendiri ada apa-apa yang nak dikongsi? Yang mungkin benda tu tak pernah berlaku pada atlet pada zaman sekarang berbanding dengan Syakira yang dulu. Rasa-rasanya ada tak? Perbezaan daripada segi training, apa benda daripada segi peralatan yang disediakan, tempat memanah, daripada pandangan Syakira lah dulu dan kini. Ada beza tak zaman Syakira dengan zaman sekarang? Bagi saya ada perbezaan dia yang ketara lah.
Zaman saya parent kurang involve lah, kurang macam tahu pasal memanah ni. Pada waktu sekarang kita boleh nampak banyak kelab-kelab, contohlah saya cakap kelab Selangor, memang apabila pergi game, yang jadi coach belakang tu banyak parents diorang. So macam bagi saya memang perubahan zaman tu memang ketara lah. Zaman saya equipment pun biasa-biasa je. Sekarang equipment pun dah macam saya. Dah macam saya punya. So dia punya, bagi saya mungkin zaman moden lah membuatkan perubahannya, pemikiran macam tu. So sekarang memang banyak parents yang involve dalam memanah ni lah. Bukan saya nak cakap, bukan macam dia ada keburukan dengan kebaikan lah apabila parents involve dalam memanah. Untuk masa sekarang yang saya boleh nampak macam kebanyakan parents apabila yang dah involve dalam mana dia akan fokus pada anak dia dan membuatkan coach yang patut jaga anak dia tu macam tak perlu dengar, macam anak dia perlu dengar parents dia orang saja. Tak perlu dengar coach yang dilantik tu. So bagi saya susah lah untuk zaman sekarang. Bagi saya yang itulah saya bagi nampak ketara. Biasanya memang ada perbezaan lah antara coach daddy dengan coach yang dilantik, betul kan? Betul. Dia akan memberi kesan kepada atlet lah, mana nak tengok ayah, mana nak tengok coach sendiri, betul kan? Di sekolah mungkin coach dia yang ajar, tapi luar daripada sekolah ayahnya, tapi dia punya mazhab tu berbeza. Saya panggil mazhab lah ya, boleh, tak ada masalah Betul. Ada yang parents sanggup pergi kursus memanah untuk training anak dia. Tapi bagi saya lah, bagi cikgu, kalau dia pergi kursus dan dia amalkan teknik yang selari dengan coach yang dilantik, itu tak ada masalah, betul kan? Tapi yang masalahnya membawa mazhab sendiri. Okey, betul kan? Betul, sebab tujuan untuk dia jadi coaching tu untuk anak dia saja, bukan untuk macam satu negeri tu ke, bukan untuk daerah tu ke, tapi sebab dia tertumpu untuk anak dia je. Itu yang macam bagi saya tak boleh lah macam tu kan. Tak best lah kan? Macam kita kalau kat Padang biasa kalau untuk satu tim, contoh recurve women 4 orang, biasa satu tim tu coach seorang kan. Jadi bila mak ayah dia masuk, dah jadi gangguan pada kita kan. Mana kita nak dengar coach kita, tapi kawan kita dengar yang satu lagi yang side coach punya kan. Itu jadi masalah, betul kan? Ayah Syakira pernah ada macam tu tak? Cikgu tanya. Ayah saya memang banyak membantu. Tentu sebab parents macam tak terlalu ramai yang tahu pasal anak dia orang macam tu. Kawan-kawan saya pun parents semua tak tahu pasal memanah ni. Cuma sekarang parents siap, macam saya ada junior yang parents dia skor berapa? Skor ni berapa? Kenapa buat skor ni? So membuatkan mental atlet sendiri tu akan jadi down lah mental anak dia sebab pressure daripada parent. Apa yang saya nampak sekarang lah. Okey Syakira, ada pertanyaan di sini. Okey, Kak Syakira ada buat apa-apa amalan secara kerohanian untuk mengekalkan ketenangan dan fokus semasa bertanding di peringkat antarabangsa daripada Adam Ikhwan? Bagi saya ketika solat lah, more banyak tu doa pasal macam saya cakap, ya Allah bagilah ketenangan ketika aku shoot. Sebab saya tahu saya akan nervous time tu. Saya tahu saya punya kelemahan akan jadi nervous yang sangat sebab time tu Olimpik kan memang kita tak tahu, pressure dia memang tinggi time tu. Tapi saya doa bagi ketenangan, alhamdulillah lah Allah membagi ketenangan kat saya ketika shoot, ketika saya bertanding. So alhamdulillah lah Allah memudahkan saya dah ketika tu. Dan cikgu juga nak ucapkan tahniah kepada Syakira sebab baru-baru ni dah diberi anugerah sebagai ikon sukan Majlis Belia Daerah Segamat dan juga dah dapat CJ penghargaan cucu Felda Medoy oleh pengurusan Felda Wilayah, betul kan? Betul. Seronok jadi anak Felda gitu. Untung ya. Itulah kita kata apa, kita buat baik tapi kita tak mengharapkan balasan, insya-Allah
satu hari Allah akan balas juga atas hasil usaha Syakira. Ya? Macam Mak Ju cakap tadi, seorang yang humble, yang ikhlas dan Allah akan balas segala kebaikan tanpa kita sedar. Betul ya Syakira? Betul betul. Okey. Seterusnya ada apa-apa lagi persoalan yang ingin ditanya? Okey, ada lagi soalan di sini daripada Nurin. Assalamualaikum Syakira. Kalau hujan dan ada halangan nak memanah, yang tak boleh training outdoor, training indoor, apa yang Syakira buat? Okey, maksudnya kalau hujan tak boleh nak training outdoor. Jadi dalam training indoor tu macam apa yang Syakira buat? Kami akan ni lah shoot form sebab kita orang punya target untuk shoot form tu bawah bumbung, so memang kat situ kita orang akan shoot form lah. Tak ada buat ni gym ke apa, tak ada. Kita orang more to shooting lah. Sampai waktu rehat, baru kita orang berhenti macam tu. Shoot form biasanya jarak berapa meter Syakira Ahmad biasa buat lah? 10 meter lah. Jarak 10 dekat meter, je. Okey. Ada perbezaan tak bagi Syakira lah? Cikgu sebenarnya dah tahu jawapan tapi cikgu nak tanya Syakira lah. Okey. Berkaitan dengan training untuk shoot 70 meter. Datang training terus shoot 70 meter dengan datang training kita buat ansur maju. Okey. 15, 30, 50. Lepas tu baru 70. Bagi saya ada efek juga. Tapi macam bagi saya lah, apabila kita dah terus untuk shoot 70 tu sebab otot kita kan tengah mengecut lagi kan. Dia macam tak regang-regang lagi, so membuatkan untuk first and 70 tu akan membuatkan kita jadi susah nak klik. Ataupun boleh juga apabila atlet tu macam dah tahu, macam dah tahu otot dia tengah kecut lagi, so dia akan just macam main shoot je, macam main lepas je. Ataupun boleh membantu juga apabila kita tak shoot macam tu. Macam tarik getah. Yang paling penting macam kita punya otot tu dah bersedia dah rasa tu. Tak boleh juga macam terus pergi 70 kan. Tapi kalau macam untuk game, saya pernah pergi game yang tak ada shoot form punya tu. So kami hanya fokus kepada tarik getah je lah untuk bagi regang-regang tu je. Jadi atlet-atlet yang lain dengar ya, kalau perlu untuk shoot jauh, perlu ada ansur maju ataupun kita perlu buat regangan terlebih dahulu dari jarak yang dekat. Okey Syakira, ada lagi satu soalan daripada Siti Rohaidah Suhaimi. Maaf nak tanya, Syakira pernah rasa down tak sepanjang memanah? Kalau pernah, apa yang Syakira buat untuk atasi rasa down tu supaya tak berterusan down? Of course saya pernah rasa down kan. Dah lama saya dalam mana ni, mesti saya rasa down juga. Tapi apa yang saya buat, saya buat benda sama jugalah. Kita memang fokus kepada teknik lah. Sebab yang buat kita down tu sebenarnya kita tak dapat teknik yang kita buat, performance macam skor kita tak capai disebabkan kita punya teknik tak dapat lagi. So memang kena macam back to basic lah, macam saya cakap, back to basic. So kita fokus pada diri kita, jangan fokus untuk kita punya target, kena buat 300, kena buat 200 ni ke apa. Kita just fokus teknik kita dulu. So bila kita tahu apa yang kita buat, so skor akan datang juga, macam akan dapat jugalah apa yang kita nak. Assalamualaikum. Saya nak bukan nak bertanya, saya nak share. Saya rasa ini lebih pada Waklan lah. Dan saya harap Syakira, saya rasa Syakira akan agree. Untuk satu-satu kejohanan sekarang yang kita tengok apa yang Syakira alami di Olimpik Jepun baru-baru ni, selepas qualification, bila dia masuk kepada elimination aja, dah mula 1 lawan 1 alternate shooting. Betul Syakira? Alternate shooting daripada seawalnya mula tu dah 1 lawan 1 alternate shooting. Jadi apa yang saya nak sarankan kepada
Pak Lan is to bring up this matter to MSSM, buat double 70 macam tournament betul. Itu dah kita dah mula buat lah. Tapi Ya. habis je qualification, terus buat memang time consuming betul. Tapi kalau semua dah bersedia, tak ada masalah sebenarnya. One after another, terus. Ini yang jadi masalah apabila kita kena cari atlet ni tak sampai lagi, masih bila semua dah berkumpul buat elimination 1 lawan 1. Jadi daripada seawalnya daripada MSSM atau MSSJ, kita dah buat alternate shooting sampai ke peringkat yang lebih tinggi, archers kita tak akan gementar sangat. Dia akan dah biasa dengan alternate shooting. Sebab apa? Pengalaman Mak Ju, depan mata Mak Ju as a DOS dalam kejohanan-kejohanan ni, bila atlet Malaysia dekat shooting line untuk alternate shooting, dia nampak sangat-sangat gementar. Nampak gigil tu. Nampak sangat. Dan hilang, bila kat situ hilang fokus, hilang form. Dengan angin tiup sikit pun arrow dia dah terbang tak ke mana-mana. Padahal pakai extend tu. Bagi kalau boleh, Mak Ju rasa Shakira pun setuju. Sebab Shakira kita tahu bila start je elimination, it's alternate shooting, betul? Alternate shooting itu mendebarkan, sangat mendebarkan. Kan, betul? Gigi satu Sebab kita badan. dapat tahu. InsyaAllah Mak Ju, kami di peringkat pengurusan ni cuba. Bila nak macam mana nak adaptkan anak-anak ni pada tu at a very yang adakan inter daerah shooting, jangan tunggu MSSJ je, ajak keluang datang ke Segamat pergi keluangkan untuk sehari bersama atlet shooting under 18, under 15, under 12 tak payah dulu nanti walaupun dia orang dah advance. Tapi kita MSSM punya undang-undang masih lagi ditakut yang lama, tak nak berubah. Semua tak berani, tak tahulah, kita dah ada Olympian pun tak berani nak berubah. So daripada seawalnya MSSJ mengorak langkah lah, buatlah. Tak payah tunggu coaches yang hebat-hebat yang kita ambil dari luar ni. Coaches Johor dah cukup menghasilkan atlet dah banyak dah. Coaches Johor, percaya pada coaches Johor. So cikgu-cikgu coaches Johor ni buatlah seawalnya buat alternate shooting. Kalau kalau tak tahu macam mana nak handle, panggil. I'm available. Saya belum pergi bercuti lagi, Shakira. Saya belum pergi bercuti. Daripada 2003 saya bertugas di Jabatan Pendidikan di unit sukan, sehingga saya pencen. Saya belum pernah pergi bercuti dengan anak-anak. Dah pencen pun belum pergi bercuti dengan anak-anak. InsyaAllah Mak Ju. InsyaAllah. InsyaAllah kita cuba mengorak langkah sekarang ni. Dan langkah pertama kami, kita cuba gunakan timer. Nak latih pemanah-pemanah ni tahu penggunaan timer tu. Jadi bila ada bantuan timer ni, insyaAllah lah memudahkan atlet ni berada pada bila buat alternate shoot ni, dia lebih faham. Bukan setakat di peringkat kebangsaan baru dia kenal benda tu, tapi kita cuba kenalkan di seawal mungkin lah. Mungkin insyaAllah kalau tak ada aral, tahun depan kalau siap kita punya timer tu, insyaAllah kita boleh gunakan mungkin di peringkat daerah Segamat, ataupun kita boleh bawakan terus ke peringkat MSSJ nanti. Saya akan cuba bawakan lah. Kita kenalkan satu persatu lah. Dan ini mungkin menjadikan satu penanda aras lah untuk MSSM melihat kembali proses pengadilan yang lebih baik lah untuk MSSM nanti, supaya atlet yang akan bertanding selepas itu, Wak Imah di peringkat apa sekalipun, dia tahu ini adalah kaedah ataupun cara memanah yang sebenar-benarnya lah. InsyaAllah. Jadi kami juga berharaplah kalau Puan Zulika tak dapat datang, Azam tak ada, kita pergi hantar kereta lah pergi ambil nanti. Baiklah Wak Lan.
itu semua small matter. Jangan cerita pasal tu. What I want is the implementation of this Ada. organization at a very Uh, realistic. terus terang saya akan maju. Kalau MSSJ tanpa kehadiran maju sebenarnya kita rasa ada kekurangan. Betul. Betul. Ada orang Itu memang saya akui lah. Sebab itu setiap kali MSSJ, saya setiap kali tu saya akan hubungi Cikgu Sian, Cikgu Katam, cikgu-cikgu yang pernah bersama kita PT-PT yang sebelum ini kita ajak datang. Waimah kalau kita pergi MSSM sekalipun, saya tetap akan minta restu dengan Cikgu Sian, Cikgu Wak Katam. Itu antara orang yang saya akan cakap dululah. Akan minta. Walan. Geng makan kuaci. Geng makan kuaci. Itu antara orang individu yang saya respect dalam manah kan. Mesti saya akan beritahu. Sehingga malam ini pun sebenarnya saya ada jemput juga Cikgu Sian dengan Cikgu Katam, tapi ialah mungkin masing-masing ada urusan kan, tak dapat hadir. Alhamdulillah Mak Ju dapat hadir pada malam ni, saya cukup berbesar hatilah. Sebenarnya kalau nak cerita dengan Mak Ju ni pasal pembentukan atlet kita, sembang satu hari satu malam memang tak cukup. Syakira pun kenal siapa Mak Ju, sebab Mak Ju ni walaupun dalam tim, saya tak pernah nampak dia memanah sebenarnya. Dia cerita, saya tak pernah nampak mana. Dulu waktu saya kenal Mak Ju di pada peringkat awal, waktu tu di sekolah menengah Sagil, MSSJ di Sagil waktu tu. Sagil Tangkak. Cakap, apa hal cikgu ni, dia cerita pasal makanan budak-budak suka. Dia cikgu ke siapa ni? Saya pun, sebab orang panggil Mak Ju pun siapa dia? Seawal tahun tu lah. Tapi tengok cara penampilan beliau, cara pendekatan beliau dengan anak-anak pemanah ni, sampai ke peringkat antarabangsa pun, semua pemanah-pemanah ni memang cari dapatkan beliau. Dia macam Mak Ju kata tadi lah, sebagai ganti mak bapak kat sana lah. Itu. Sebab dia bukan seorang yang ada psikologi sukan yang tinggi jugalah dalam menasihatkan anak-anak. Semua itu memerlukan keseimbangan. Jadi atlet-atlet pun rasanya lebih selesa dengan Mak Ju kan, kalau dalam pergerakan kita ke mana-mana lah. InsyaAllah lah Mak Ju, kalau tak ada apa-apa hal memang mungkin tahun depan kalau tak ada aral, kita mungkin boleh bersemuka kembali lah. Tapi saya tak beri jaminan lah. Cuba kita tengok keadaan pandemik ni, kalau misalnya kata dah semua dah selesai, dah berkurangan, insyaAllah kita akan kembali semula lah seperti mana biasa. Photoshoot kita jumpa. InsyaAllah Mak Ju. Tapi saya nak jumpa Hafiz dulu nanti. Hafiz ada hutang banyak tu. Buah delima dia makan seorang je tu. Bukan delima, buah tin. Buah tin dulu. Saya lalu meeting dulu untuk kita Terengganu. Nanti calling. InsyaAllah. Calling Maju. Jagung dah habis. Nampak gayanya Mak Ju tak boleh pencen lagi Mak Ju. Mak Ju kena teruskan sebab ada yang cakap dekat sini suara Mak Ju ada aura dan tetap semangat. Ada penyokong ni Mak Ju. Tak, Mak Ju pencen dengan perkhidmatan JPN je. Tapi dengan memanah dia tak pencen. Dengan mana dia tak pencen. Alhamdulillah, terima kasih. In touch. Okey, Cikgu Azlan ada satu soalan untuk Syakira. Mungkin ada lagi selepas ni. Okey, hari ni daripada Khadijah Wafi. Assalamualaikum Kak Syakira. Kalau rasa macam tak ada motivation, akak buat apa? Saya kalau tak ada motivation, mana saya pun tak tahu saya buat apa. Tapi macam saya cakap, saya makan, saya tidur lah kot. Macam saya banyak self talk lah, macam cakap dengan diri saya. Macam tu lah, saya banyak cakap dengan diri saya.
macam nampak gila lah. Tapi bagi saya itu amat function lah. Macam berfungsi juga untuk saya. Untuk macam melepaskan ke. Sometimes kadang saya tulis juga. Macam diary. Macam kalau saya rasa down sangat, saya tulis lah. Sebab tapi saya banyak tidur lah. Banyak tidur Saya banyak tidur sebab saya tak tahu macam spesifik ke tak ada nak buat apa kan. Cuma macam tu je lah. Saya je banyak cakap dengan diri saya sendiri je lah. Cikgu nak tanya, masa Syakira apply UPM, ada masalah tak untuk masuk ke UPM? Ataupun dengan tiket sebagai pemanah negara senang untuk apply di UPM atau mana-mana U? Sebab saya dari Sekolah Sukan Bukit Jalil. So sebab time tu saya pra-university, memang SSBJ ni link dengan UPM. So memang kebanyakan pelajar SSBJ ni akan terus pergi UPM. So memudahkanlah proses tu. Jadi memang tak ada masalah lah ya. Tak ada. Sebab macam cikgu dulu nak apply U pun susah juga. Sebab bukan atlet kan. Tapi so far alhamdulillah grad juga. Okey, ada apa-apa soalan lagi daripada atlet-atlet? Ataupun daripada coaches untuk Syakira? Cikgu Azlan, maaf bertanya, untuk malam ni ada link untuk kehadiran ke? Atau macam mana? Ada. Ni Cikgu Sohar baru masukkan ni. Link kehadiran. Jadi saya harap pada semua sekali yang hadir pada malam ni boleh klik link kehadiran untuk kami sediakan sijil lah. InsyaAllah. Okey, Syakira, sebelum kita menutupkan ni, saya nak tahu jugalah spek bow dengan arrow sekarang ni macam mana? Jenis apa pakai? Mungkin ada yang nak tahu. Berapa poundage? Pakai Wiawis AFT. So untuk sekarang lah, Lim Win Win je. Poundage saya sekarang dalam 36. So saya pakai X10 650 size dia. Saja. Poundage 36. Arrow Dia kalau dengan Lee memang foundation takkan berat, dia 36 Yelah. 38 macam tu Cikgu Hafiz. Saya kenal Houston, dia takkan laju berat-berat pakai yang berat, nanti sakit sakit tangan. Tapi masa dekat 650. Tapi masa kat Tokyo tu angin kuat kan? Dalam tu sebab ada masalah tak waktu tu dengan menghadapi angin yang kuat waktu tu? Angin waktu saya scoring, alhamdulillah sebab waktu tu pagi, so memang angin tak kuat. Waktu abang kain dia kuat lah. Petang angin pick up speed petang. Tapi dekat stage tu memang angin dia tak menentu lah. Syakira, maaf cikgu bertanya. Ya. Syakira punya berat sekarang berapa? Tak ada, maaf, saya bertanya sebab ada info yang saya dapat, okey? Ya. As a coach saya dapat maklumat untuk menentukan poundage seseorang archers adalah bergantung kepada berat badan archers. Dibahagi 2. Saya tak tahulah betul bagi saya tak. Bagi saya tak lah, dia memang tak berkaitan dengan poundage berat dengan poundage seseorang tu lah. Kalau ikut berat saya memang tak ada apa Lift tak ada. Korea belum buat kata dia. Tak adalah kebiasaannya untuk untuk atlet menengah dengan rendah lah, bukannya yang bahagian bukan advance macam Syakira lah. Sebab sebab bertanya. Tak sebab poundage ni mengikut ni kekuatan atlet tersebut lah. Kekuatan tangan dia. Syakira, semalam Coach Nabawi kata dia ada buat inovasi mengenai step 9 asas muannah tu. Dia ada buat eksperimentasi ke pada atlet, pada Syakira? Tak sure lah. Tak perasan dia dirahsiakan. Sebab dia pun tak beritahu pasal inovasi apa benda. Tak tahulah.
ada dalam buku dia tu, nanti dia launching buku dia. Oh. Bagaimana mudahnya memanah gitu. Bagaimana mudah untuk memanah. Kita tunggulah buku dia nanti. Syakira nak tanya satu soalan lagi. Pernah tak daripada sekolah rendah sampai sekarang ada di kalangan coach Syakira lah cakap, okey Syakira, hari ni awak shoot saya nak 290, saya nak 300. Pernah tak cakap macam tu? Batang Bukan, maksud saya bukan batang, skor. Oh, skor. Untuk sekarang macam tak ada lah. Sebab Tak ada. dia memang skor tu ikut performance sekarang. Macam semasa lah. Coach macam tengok untuk maintain ke, ada peningkatan ke, ada penurunan ke dari segi skor lah. Dia tak ada tetapkan. Cuma macam performance tu memang macam semasa lah. Kalau macam Syakira, satu kali training tu berapa batang arrow yang biasa Syakira shoot lah? Untuk satu hari dalam 200 lebih je. 200 lebih je. Sebab ada pergi kelas kadang tak cukup macam tu. Dalam 200 macam tu lah. Tapi kalau ikut kehendak coach, biasanya berapa batang satu hari? Yang terbaik lah. Coach cakap minimum 250. Minimum Untuk satu hari lah. Itu pun memang itu pun kalau yang full time lah. Kalau contoh ada kelasnya memang tak sampai lah 250 tu. Kalau untuk hours training pula satu hari berapa? Yang paling sesuai lah. Daripada pagi sampai petang ke. Biasa kita tengok yang belah-belah luar negara biasanya memang dia punya training dia memang heavy lah. Pagi sampai petang dia orang tak ada rest. Cuma rest makan aje lah. Untuk saya selalu training macam kalau saya full time lah. 8.30 sampai 11.30. Lepas tu sesi petang dalam 2.30 sampai 5.30 macam tu. Kadang-kadang kalau ada gym sampai 6.30 lah. Macam tu je. Macam tu. Ada apa-apa lagi yang ada sesiapa lagi yang nak bertanya? Saya pun terkedu bila dengar soalan Syakira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Susaini. Syakira, saya Cikgu Susaini dari Segamat. Saya ni kira-kira baru jugalah dalam bidang coaching memanah ni. Dan kebetulan anak-anak saya semua terlibat dalam sukan memanah. Sepanjang pelibatan Syakira dalam sukan memanah ni dah tentu banyak coach yang membimbing Syakira kan. Jadi biasanya kita selalu dengar coach nak pemanah ataupun student yang macam ni sikapnya apa semua. Jadi nak tanya dari hati ke hati lah ni. Sebagai seorang atlet memanah, dah banyak-banyak coach yang terlibat ni. Jadi coach yang macam mana yang pada pandangan Syakira yang kira-kira ngam lah ataupun serasi untuk meningkatkan performance Syakira lah. Gitu je. Untuk saya setiap coach ada kekurangan, ada yang saya okey, ada yang macam perangai dia ada yang tak okey. Cuma bagi saya macam mana-mana sama je. Tapi saya more suka coach yang macam bila saya salah terus tegur saya. Macam sebab kadang-kadang kita ni main shoot je macam tak tahu kita ada salah ke macam tu. So macam lepas tu saya lebih suka macam coach yang dia tahu saya salah dan dia tunjuk macam mana apa yang perlu saya buat macam tu. So itu memudahkan saya lah. Tapi kadang-kadang ada juga saya dapat coach yang dia tegur saya, dia tak beritahu saya punya macam dia tak bagi tahu apa punya macam apa yang perlu saya buat yang betul tu. Dia macam memerlukan saya fikir apa yang saya perlu buat macam tu. Yang tu pun okey bagi saya, yang tu untuk build up kematangan seseorang atlet tu, macam untuk bagi atlet tu faham betul-betul. Dia mengikut situation jugalah. Macam mana? Okay, Syakira, bagi Syakira lah, okay. Perlu tak
coach berada di belakang Shakira setiap masa? Semasa Shakira menjalani latihan ataupun di dalam game. Ada setengah atlet yang dia boleh independen. Ada setengah atlet yang dia tak boleh. Bagi Shakira, yang mana lebih sesuai dengan jiwa Shakira lah? Bagi saya mana-mana okey. Coach tak ada pun okey. Tapi bila saya dalam keadaan yang macam tak tahu lost, tak tahu nak buat apa, saya mengharapkan coach lah di belakang saya. Apabila saya tahu apa yang saya buat, sebab selalunya memang coach, macam Coach Awi pun, dia bila dia tahu nampak saya boleh shoot, saya punya form tu okey, so dia macam akan biar saya untuk macam fokus lah lagi saya punya teknik tu. Okey, jadi saya rasa tak ada soalan yang lain. Jadi kita tonton sedikit video Shakira yang saya buat secara ad hoc. Saya tak pasti menarik ataupun tidak, sama-sama kita saksikan. Minta maaf. Mak Ji nak minta maaf, Mak Ji nak nak leave sebab nak balik. Okey, Kan di Mak. rumah ni. Okey, minta maaf. Hati-hati drive Maju. Okey. Terima kasih. Okey, kita lihat video. Tak ada suara Wak Lan. Bunyinya menyeramkan lah Wak Lam. Dia bunyi perkataan dia wow. Takjub dengan Shakira, wow. Shakira boleh cari lagu ni untuk menakutkan pihak lawan Ricky, gambar yang di sini adalah ketika Shakira ke Olimpik saya cari. Okey. Semoga dengan video tadi, paparan video tadi memberi semangat kepada atlet-atlet untuk menjadi Shakira yang kedua, untuk Malaysia, untuk daerah-daerah lain juga. Tidak semestinya Segamat sahaja. InsyaAllah akan ada yang menyusul ya Shakira. Okey. Saya rasa tak ada lagi soalan yang ingin ditanya. Betul ya Wak Lan? Dan insyaAllah kita boleh tutup majlis kita pada hari ini dengan beberapa... Kalau boleh kita bergambar sekejap. Okey, kita ambil gambar dulu sebelum saya tutup Minta semua sekali buka kamera. onkan kamera. Okey. Minta on kamera ya semua sekali. Kita ambil gambar bersama dengan Shakira. Wak Mas, kena kamera tu ke depan sikit Wak Mas. Mukanya tak berapa, tak nampak. Baru clear. Okey, ramai lagi yang belum buka kamera. Coach Daing belum.
Cikgu Lan Koja belum buka lagi. Cikgu Azhar. Saya nampak Kak Nita di situ. Alhamdulillah. Okey. Semua standby. Okey, siapa lagi cepat-cepat kita buka kamera. Daripada Wau Asri tak